Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria 30 hari bulan 10 23 ini kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincangkan bermula 124 sehingga 126. Perbincangan kita tentang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihi salam bi kalimatin, dengan beberapa ujian. Apakah ujian itu? Kita tengok kejap lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang keistimewaan Baitullahil Haram, Kaabah, dan juga fadilat doa Nabi Ibrahim kepada bumi Makkah Al-Mukarramah. Untuk ringkaskan masa, kita terus kepada bacaan ayat satu-satu. Kemudian kita pergi pada huraian dan mencari 5 faedah yang kita dapat dari ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Tengok terjemahan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimah. Apa dia kalimah itu? Suruhan dan larangan. Kalimah itu iaitulah suruhan dan larangan. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Alhamdulillah. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin dan ikutan-ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Itu ayat yang kita baca ini. Para pelajar, para jemaah sekalian, kita pergi kepada huraian ayat yang kita baca. Wa izi btala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan beberapa kalimah, suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Apakah kalimah itu? Dalam tafsir kata, wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Muhammad, ibtala'u Allah Ta'ala li'abdihi,
Allah Ta'ala uji hamba dia dan khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, bikalimatin. Kalimat itu yang pertama dikatakan dengan takalif, dengan beberapa arahan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya melakukannya. Jadi Allah Ta'ala perintah Ibrahim, kena buat ini, kena buat ini. Itu dia panggil takalif ataupun yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tanggungjawab yang perlu dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena tahu apa itu takalif, apakah itu kalimat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada ulama kata kita buat nombor lah, senang nombor. Ada yang katakan takalif itu iaitulah tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim, annaha syara'iul Islam, syariat perundangan Islam. Syariat perundangan Islam. Allah suruh dia buat, Allah larang dia pada dia buat, maka Ibrahim telah menunaikannya. Mana Tuhan suruh dia, Tuhan larang, semuanya dibuat. Dia panggil Ibrahim ini seorang yang menunaikan tanggungjawab. Dalam surah An-Najmi ayat 37 Allah kata wa Ibrahim alladhi waffa. Dalam ayat ini Tuhan kata fa atammahunna, Ibrahim telah menyempurnakan tugas. Dalam surah An-Najmi 37 Allah kata wa Ibrahim alladhi waffa, Nabi Ibrahim yang menunaikan tanggungjawab. Lebih kuranglah menyempurnakan, menunaikan, lebih kurang ayat ini. Pandangan yang kedua kata kalimat itu annahal fitrah, annahal fitrah allati aqamaha Allah Ta'ala fi, iaitulah fitrah, sifat yang ada pada manusia ini yang perlu dijaga. Apa dia? Rawat Aisyah tu fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah meriwayatkan dalam sahih Bukhari ini, kata asyrum minal fitrah, 10 perkara ini fitrah kejadian manusia yang kita kena jaga. Yang pertama potong misai, yang kedua simpan janggut, yang ketiga bersiwak sugi, 4 masuk air dalam hidung waktu kita wudu, 5 potong kuku, 6 basuh semua tempat lipatan-lipatan kita ni, jangan ada daki, jangan ada karak-karak. Berapa dah? 5. 6 halqul anah, cukur bulu hari-hari. 7 natful ibit, cabut bulu ketiak, jangan duduk seronyih gitu. 7 ke 8 dah. Yang ke seterusnya intiqasul ma'il ightiraf fi, mana banyak menggunakan air bila kita nak suci. Yang ke 10 al-madmadah, berkomo-komo. Ini dia panggil khisalul fitrah. Khisalul fitrah ni kita kena jaga, kita kena buat untuk orang panggil kebersihan diri. Nak jaga kebersihan diri. Hak ni pun Ibrahim jaga. Tak ada misal Ibrahim seronyi lah. Pandangan yang ketiga, al-kalimat itu iaitulah Allah Ta'ala uji dengan bintang-bintang, dengan matahari dan bulan. Kan Nabi Ibrahim dia tengok, iza janna alaihi lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi, bila tengok bintang dia kata oh ni Tuhan aku. Tengok matahari pula, mau ni besar lagi, oh ni Tuhan aku. Jadi itu dia panggil Allah Ta'ala uji dia dengan kedatangan, kemunculan bintang, matahari, bulan ini, supaya dia jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan yang dikatakan kalimatin. Yang keempat kata Ibnu Abbas, al-kalimatu, kalimat ujian Allah Ta'ala ini pula, iaitulah Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kehidupan dia. Yang pertama diuji dengan berpisah dia dengan kaum dia. Bila dia tegar dengan tauhid,
penduduk Babil halau dia. Yang kedua, mahajjatun Namrud, dia berdepan dengan Namrud, Raja Namrud pada masa itu. Yang ketiga, sabar dia apabila dicampak ke dalam api untuk dibakar. Yang keempat, hijrah dia daripada negerinya sendiri apabila dihalau keluar. Yang kelima, Allah Ta'ala uji dia dengan diperintahkan oleh Allah supaya sembelih anaknya Ismail. Ini empat pandangan nak cari di mana ke ayat Quran kata ibtala bi kalimatin. Kalimat tu apa dia? Jadi ada empat kategori mengikut pandangan sebahagian ulama tafsir kata wa yazhar, yang paling zahirnya, yang paling terserlah daripada ujian ini, anna hadza asahul aqwal, pandangan yang keempat itu lebih jelas. Sebab kalau kata penampilan diri biasa ya orang ni jaga janggut potong misal ni, cabut bulu-bulu hari-hari tu cabut bulu ketiak biasa. Tapi hak ni nampak berlaku pertempuran yang keempat ni, berpisah dengan keluarga, berlawan dengan Namrud, dicapok dalam api, tinggalkan negeri Babil, pergi ke Syam, pergi ke Palestin, dan di antara yang besar Allah perintahkan dia suruh tinggalkan anak dia di Mekah, kemudian diperintahkan supaya sembelih Ismail. Jadi kata di ulama, inilah pendapat yang keempat, inilah pendapat yang nampak zahir dari sudut apakah yang dimaksudkan dengan apa, dengan kalimatin yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS. Maka Ibrahim setelah diuji, fa'atammahunna, Ibrahim telah menyempurnakan apa yang telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat suratul Najmi, waffa, telah menunaikan tanggungjawab. Itu Ibrahim AS. Maka Ibrahim telah menyempurnakan, sudah dia, kemudian dia minta dengan Allah. Ibrahim, kalau kita nak kata ikon, kalau sesuai lah ikon ni, bagi anak Quran sesuai kita kata contoh, uswatun, qudwatun dalam menjaga keluarga. Ibrahim bila dia berdoa, dia minta kepada dia dan anak cucu. Tengok dalam ayat ni, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ai inni musayyiruka ya Ibrahim imaman. Allah kata Ibrahim, sabar, aku jadikan kamu itu pemimpin, memimpin manusia, dan manusia akan ikut jejak langkah kamu. Ibrahim tak diam saat itu, kata happy, alhamdulillah kita dilantik dapat jawatan besar. Tak, terus dia mencelah, qala wa min zurriyati, ai lamma ja'ala Allah Ta'ala Ibrahim imaman, bila Allah jadikan Ibrahim tu ketua, sa'ala rabbahu azza wa jalla an takuna al-a'immatu min ba'dihi min zurriyatihi, dia nak imam-imam, pemimpin-pemimpin dunia ni selepas daripada dia dari kalangan anak cucu dia. Kita kata ni orang cerdik. Ini yang kita kena belajar, ilmu mendidik anak-anak dan ilmu kepentingan memberi tarbiyah kepada anak-anak supaya mereka dapat menyambung legasi. Bahasa orang sekarang dia panggil legasi, mana dapat menyambung perjuangan dakwah yang kita nak bawa. Ini penting. Siapa dia nak sambung kalau tidak anak-anak kita dan juga anak-anak murid kita? Siapa lagi nak sambung? Allahu Akbar. Maka Allah respon, diterima separuh dan ditolak sebahagian. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ai ajab Allah Ta'ala an su'ali khalilih Ibrahim. Allah Ta'ala perkenankan permohonan Nabi Ibrahim AS bi annahu la yamnah martabatal imamah fid din, dia akan beri sebahagian daripada anak cucu Ibrahim menjadi pemimpin dalam agama, memimpin masyarakat. Tapi ingat, anak cucumu yang tak ikut SOP, yang tak dengar kata, yang zalim, tidak taat kepada Allah, mereka tidak layak untuk dilantik.
li'anna al-imamata tu'ta li awliyaihi, pemimpin-pemimpin ini akan diberi kepada wali-wali Allah, maknanya orang yang bertakwa kepada Allah, wa ahli ta'atihi, orang yang taat kepada Allah, duna a'daihi, Allah Ta'ala tak akan beri kepada musuh-musuh Allah. Ini penting ayat ini. Para pelajar, tanda ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah As-Saffat ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami berkati kata Ibrahim dan Ishaq dan anak cucu mereka berdua, iaitulah Bani Israel ke ataupun Bani Ismail ke, maka semua itu diberkati. Dan ada di kalangan mereka yang zalim diri sendiri, mana di kalangan anak cucu Ibrahim ini yang kufur, yang kafir ada juga. Allahu Akbar. Satu lagi ditafsirkan dengan surah Al-Hadid ayat 26. Tulis surah Al-Hadid ayat 26 juga termasuk di dalam ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. Baik, kita nak tengok juga munasabah ayat ini. Munasabah ayat Al-Quran ini. Ba'da an zakkara Allah Ta'ala Bani Israel ni'amahu, dalam ayat 122 yang lepas, Allah Ta'ala peringatkan banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan pada Bani Israel. Maka Bani Israel lawan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan kufur nikmat, engkar arahan, kerah kepala, tak mahu taat. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat 124 ini kisah Nabi Ibrahim Abil Anbiya, yang Yahudi duk dakwa pagi petang siang malam Ibrahim ni ikut dia, Nasara juga dakwa ikut dia. Kita kata macam mana Ibrahim nak ikut dia? Ibrahim itu tok dia, datuk dia. Lepas pada tu, lepas Ibrahim, Ishaq. Lepas Ishaq barulah muncul Yaqub. Yaqub tu barulah bapa pada Bani Israel. Israel itu Yaqub. Macam mana Bani Israel kata Ibrahim ikut mung, sedangkan dia tok? Ini dia panggil kepincangan dalam berhujah. Kepincangan dalam berhujah. Kita kata orang hak mati, orang tua ikut kita, sedangkan dia mati belum pada kita ada. Maka Allah kata, kalau betul-betul Yahudi mau ikut Ibrahim, kalau yang Nasara betul-betul kamu ikut Ibrahim, walau sadaqu lattaba'un nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kalau betul dakwah kamu ikut Ibrahim, mu ikutlah Ibrahim, ikutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengikut ajaran datuk dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang kedua dalam siri ini, iaitu ayat 125. Ayat 125. Kita baca ayat dulu. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci, yakni Baitullah itu, tempat tumpuan bagi umat manusia untuk beribadat, mengerjakan haji, dan tempat yang aman. Tempat yang aman. Dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang, untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf, yang tetap tinggal dalam padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Yang rukuk
dan sujud. Baik, sebelum kita pindah ke 125 ni, kita tengok dulu nota 46. Nota 46 tadi ayat huraian kepada ayat doa Nabi Ibrahim ayat 124. Apa kata? Yakni permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan oleh Allah, iaitu melantik orang-orang yang beriman lagi soleh dari keturunannya menjadi pemimpin. Tetapi orang-orang yang zalim, kufur dan derhaka, kerah kepala dari keturunannya tertolak dari memegang jawatan yang mulia itu, kerana orang-orang yang demikian keadaannya tidak layak menjadi pemimpin dan tidak dapat menjadi contoh yang baik kepada pengikut-pengikutnya. Dia tak nak buat apa dah. Mereka telah dijadikan pemimpin dan contoh yang baik kecuali yang zalim. Mari kita sambung ayat 125. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Allah Ta'ala jadikan rumah Baitullahil Haram itu tempat tumpuan, masabatan linnas, mana tempat tumpuan orang pergi. Ayat ini, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma kana min imamati Ibrahim, di antara kepimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, ittiba'un nasi lahu fi hajjil bait. Allah Ta'ala jadikan manusia akan ikut Nabi Ibrahim untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim untuk mengerjakan haji. Jadi kita nak pergi Mekah, kita kena ikut siapa? Ikut Ibrahim. Ini kita dah baca dah. Buku sejarah Mekah ni telah ditulis untuk tuan-tuan kenal sejarah yang besar, iaitulah sejarah yang begitu mahal. Bila ikut Nabi Ibrahim dalam mengerjakan haji, alladzi syarrafahu Allah subhanahu bibina'ihi, Allah Ta'ala beri kemuliaan Nabi Ibrahim bina Baitullah. Qala subhanahu isra zalika, Allah Ta'ala nyabau ayat ini nak menyatakan kepada ahlul kitab, mereka sebenarnya tak ikut kitab. Mereka telah meninggalkan agama mereka yang benar. Mereka juga kerah kepala dalam isu pertukaran kiblat. Jadi ini Nabi Ibrahim. Maka datanglah ayat kita ini, wazkur wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, ay wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'ala Allah ta'ala al-baital haram mahallan yashtaqun nas ilaihi 'ala ad-dawam. Allah jadikan Baitullahil Haram menjadi tempat kerinduan seluruh umat Islam sepanjang masa. Fayarji'una ilaihi, mereka akan sentiasa pergi ke Mekah. Walau taraddadu ilaihi iddat marat, walaupun beberapa kali mereka pergi, nak pergi lagi. Wa huwa ma'azul lahum, tempat perlindungan pada mereka. Allah kata masabatan linnas, tempat rindu, wa amna, tempat keamanan. Ya'manuna alfihi ala anfusihim wa amwalihim, Allah Ta'ala beri aman pada diri kita dan juga harta benda kita. Hatta al-hayawan, hayawan yang ada di Mekah aman. Wal jamadat, benda-benda yang kerah pun aman. Takunu aminatan fih, mereka telah menjadi aman di dalam pada tempat itu. Maka itu yang dikatakan amna. Aman itu banyak jenis. Aman itu banyak jenis. Jadi sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aman itu iaitulah aman diri, aman keluarga, aman harta benda, aman termasuk hayawan-hayawan juga dikatakan aman. Orang jahiliyah dia hormat pada tanah haram Mekah. Kalau dia balah, dia nak bunuh orang, dia tak bunuh di Mekah. Dia bawa keluar ke Tan'im, dipancung di sana. Sebab hormat pada tanah haram. Kecuali satu yang dia tak hormat, iaitulah syirik pada Allah Ta'ala, itu tidak dihormati. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat wa idh qala, surah Al-Baqarah 126 yang akan datang ini, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan. Doa Nabi Ibrahim, jadikan negeri Mekah negeri aman. Dalam surah Al-Ankabut ayat 67,
alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Mu tak tengok ke tidak, kami jadikan bumi Mekah ni tanah haram yang aman, dan di sekeliling Mekah huru-hara keadaan manusia. Surah Al-Ankabut 67. Satu lagi, surah Ali Imran ayat 97, ambil sini je, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa dia masuk Mekah, aman. Jadi tapi tiba-tiba kita tengok tak aman juga di Mekah tu. Dah, ada orang merampok, ada orang mencuri, ada orang kena tangkap, ada orang kena kejar kat immigration. Kita kata itu peraturan. Sebenarnya bumi Mekah itu aman. Kalau pada zaman dulu pun aman, sampai bila-bila pun aman. Cuma beberapa peraturan tu, itu dipanggil peraturan yang telah dibuat. Baik, alhamdulillah, kita tak sempat nak baca panjang. Dalam buku Mekah yang saya usahakan ni, tuan-tuan cari dalam buku Mekah ni ada hukum tanah haram, perbincangan khas tentang hukum tanah haram dan kelebihan tanah haram yang Allah sebut dalam Quran. Ada 10 perkara ataupun berapa. Kita mula buku dengan nama-nama tanah haram, hukum tanah haram, kelebihan bumi Mekah, kemudian sejarah pembinaan bandar Mekah, dan perkara-perkara yang ada di sekitar Kaabah. Di antaranya tengok ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Apa dia makam Ibrahim? Iaitulah tempat Nabi, tengok nota di bawah kata, iaitu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika ia membina Kaabah bersama-sama dengan anaknya Ismail. Jadi kita sekarang ni, sampai sekarang ni pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makam Ibrahim itu tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah, dia duduk atas batu tu jadi lembek, jadi macam kren, turun naik, duduk bawa Ibrahim. Ini dipanggil dalam apa ni, dalam buku kita ni kita dah tulis makam Ibrahim. Tengok ni, nampak ke tak tahulah, kecil. Ni tapak kaki Nabi Ibrahim. Dia pijak atas batu jadi lembut. Allahu Akbar. Batu jadi lembut dan lekat situ. Melekat situ sehingga kan orang jahiliyah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok kaki, tapak kaki, tengok situ, dia kata wa mauti'u Ibrahim fi sakhri ratbatan ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ilin. Lekat atas batu itu tempat pijak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan orang Arab ni pengecaman dia kuat. Dia tengok, dia kata kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaki tapak yang ada di batu ni sama. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, para pelajar sekalian, nak detail tentang cerita ni saya beri buku ni untuk dibaca insya-Allah. Baiklah. Ahmad apa nak wattakhizu maqam musalla, ij'alu min maqamat Ibrahim alaihissalam wa hiya sya'airul hajj. Jadikan makam Ibrahim itu macam salah satu daripada tempat kerja haji, seperti Arafah, Muzdalifah, tempat melontar. Jadi makam Ibrahim ni kita jadikan tempat solat, maknanya kita solat di kawasan itu, di sudut belakang dia tu. Seperti tempat kita berdoa, dan tempat kita nak solat 2 rakaat, solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi bila kita sudah tawaf, nak solat sunat tawaf, kita undur ke belakang makam Ibrahim kalau boleh. Kalau tak boleh, jauh sikit. Allahu Akbar. Itu sebagai tanda penyatuan dan penghormatan kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi ingat, di dekat Kaabah ada 2 batu yang berbeza. Dekat Kaabah 2 batu yang berbeza. Satu dipanggil batu Hajarul Aswad yang melekat di dinding Kaabah. Satu lagi ke kanan sikit makam Ibrahim. 2 batu ini, satu batu digosok, satu lagi ditengok. Hajarul Aswad sunat kita pergi istilam. Kalau kita boleh kucuk cium dia, cium. Kalau tak boleh,
sentuh dengan tangan, cium tangan, ataupun kalau tak boleh diisyaratkan kepada dia. Tapi lalu kat makam Ibrahim, jangan duduk gosok-gosok, jangan duduk istilam, jangan duduk. Cuma makam Ibrahim itu tanda tempat solat. Inilah para ulama kata, antara dua batu, satu batu kita boleh gosok, boleh cium, satu lagi kita hanya boleh tengok, ambil pengajaran. Jadi itulah yang dikatakan khurafat tidak berlaku di Mekah kecuali oleh khurafi, oleh orang yang duk cari benda pelik, benda khurafat. Pergi Mekah duk cari tiaji nak peluk, pergi Mekah pergi duk gosok pakai Ibrahim. Kita boleh gosok, boleh sentuh, sunat, iaitulah apa dia, Hajarul Aswad. Jangan tukar. Adapun hadis tentang kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata apa? Wafaqtu rabbi fi thalathin. Pandangan aku diterima oleh Allah Ta'ala 3 perkara. Tanda tuan-tuan. Faqultu ya Rasulullah, dia pergi bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, kalaulah makam Ibrahim ni kita jadikan tempat salat sunat kat situ belakang tu, maka turun ayat Quran ini, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Hadis dalam Bukhari. Kemudian satu lagi kelebihan Nabi Ibrahim, Sayyidina Umar juga, dia kata dia minta supaya apa? Supaya isteri-isteri Nabi ni berhijab. Sebab apa? Ramai orang masuk rumah Nabi nak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah kecil, maka nampak isteri Nabi. Jadi Umar kata kalau boleh kita minta isteri berhijab, mana bertudung. Fanazalat ayatul hijab. Allahu akbar. Turun ayat perintah supaya berhijab. Jadi isteri-isteri Nabi satu hari mereka berkumpul nak minta tu minta ni, maka Umar juga minta larang. Kemudian turun ayat Quran, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdahu khair azwajan khairan minkunna. Kalau mu tak setuju dengan Nabi boleh cerai, ambil yang lain lebih baik. Maka turun ayat Quran ini, suratul Tahrim ayat 5. Kata itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata wafaqtu, maknanya pandangan saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dalam 3 perkara. Kita kata itulah kelebihan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Baik. Dalam hadis haji Nabi, dia panggil hadis Jabir, tentang haji Nabi SAW panjang. Kata Jabir, hatta iza ataina al-baita ma'hu, kita sampai ke Baitullah, istalamar rukna, Nabi kita istilam mana kucuk Hajarul Aswad, faramala salasan, Nabi kita jalan lompat, rencak-rencak gitu, lompat sikit 3 kali, dan berjalan penuh biasa 4 kali. Kemudian setelah tawaf, Nabi kita pergi ke makam Ibrahim, Nabi baca ayat ni, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka Nabi duduk belakang makam Ibrahim, dia menghadap ke arah Kaabah, dia pun salat. Allahu akbar. Itu hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini panjang. Baiklah, kita pun tak nak panjang. Tuan-tuan nak panjang, tengok dalam buku Mekah Mukarramah yang saya usahakan untuk muslimin dan muslimat mendapat faedah, mendapat manfaat darinya biiznillahi azza wa jalla. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Dan kami perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam dengan berfirman, bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang. Untuk siapa? Untuk orang melakukan tawaf dan beriktikaf. Ay wa auhayna ilaihim biwasiyatin muakkadah. Kami wahyu pada Ibrahim dan Ismail dengan wasiat, pesanan yang kuat, supaya bersihkan Baitullahil Haram daripada syirik, daripada kufur, dari berhala, dari najis, dari kotoran,
dan binalah rumah ini semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena bersihkan masjid ni daripada semua perkara yang tidak baik. Yang paling besar sekali tak baik, syirik, patung-patung berhala mesti dikeluarkan. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-akifin, orang yang beriktikaf, war-ruk'i sujud, dan orang yang bersalat di dalam Baitullahil Haram, dalam Kaabah ataupun dalam Masjidil Haram. Maknanya arahan ayat ini supaya jaga kebersihan Baitullah, jaga kebersihan masjid. Tak kira lah masjid haram kena jaga, masjid kampung kita pun kita kena jaga bersih daripada benda-benda yang tidak baik. Zaman kita hari ini masjid telah mula dicabuli oleh sebahagian pendakwa mencinta Nabi, iaitu masuk duduk melompat dalam masjid, masuk duduk bergendar dalam masjid, masuk duduk cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu, cerita karut-karut dalam masjid. Kita kata ini juga termasuk dalam mencabul kehormatan masjid. Baiklah, kita ambil satu lagi ayat yang terakhir. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan pada penduduknya, iaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonan itu diterima. Tetapi sesiapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia, kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini doa Nabi Ibrahim. Ibrahim ni dia berdoa ya dia. Kerja dia doa minta kebaikan. Tengok dalam tafsir. Wazkur da'wata Ibrahim alaihissalam bihululil amni daim lil baladil amin Makkah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim minta keamanan yang berkekalan bagi bumi Mekah. Hadis wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan tanah haram Mekah. Wa inni haramtul madinata ma baina labataiha, aku juga mengisytiharkan tanah haram Madinah di antara dua tanah hitam itu sempadan. La yuqta'u idaduha wa la yusadu sayduha, tak boleh lagi potong pokok-pokok dia, dan tak boleh lagi tangkap hayawan-hayawan yang hidup bebas di bumi Mekah dan juga di bumi Madinah. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Nabi Ibrahim telah berdoa untuk Mekah dan berdoa kebaikan berkat Mekah. Wa harramtul madinata kama harrama Ibrahim Makkah, aku mengisytiharkan tanah haram Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim isytihar tanah haram Mekah. Wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha, aku berdoa untuk keberkatan cupoknya, gantangnya. Mana orang Madinah orang bercucuk tanam, orang nane, jadi sukatan dia dengan gantang dengan cupak. Aku doakan keberkatan sebagaimana Nabi Ibrahim telah berdoa kepada kebaikan untuk Mekah. Jadi tuan-tuan, satu lagi buku yang perlu kita ada kembar kepada Mekah ini, iaitulah buku Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Dalam ni kita sudah isytihar, kita sudah tulis, iaitulah kelebihan dari Madinah dengan hadis-hadisnya, dengan cerita-ceritanya. InsyaAllah mudah-mudahan dua buku ini menjadi bekalan kepada muslimin dan muslimat yang nak pergi ke tanah haram, ke Mekah dan Madinah. Baiklah,
Hadis ini dalam Muslim, dalam Bukhari, hadis Abdullah bin Zaid rawahul Bukhari. Doa Nabi Ibrahim lagi, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya rezekikan kepada orang mukmin dengan ni. Orang beriman saja boleh rezeki dari kalangan ahli Mekah dengan berbagai-bagai buah-buahan yang bermacam-macam. Jadi buah-buahan mari mana Mekah ni air pun tak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi Taif ni tak jauh, dalam 5, 60, 70 km dari Mekah, sebagai bumi subur, bumi yang banyak pokok-pokok, sayur-sayur, buah-buahan duduk di Taif, kemudian diimport masuk ke Mekah. Ada lagi cerita panjang cerita Taif, tapi nampaknya masa kita sangat cemburu, tak sempat kita nak syarah kenapa bumi Taif itu nama Taif. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya ketika kita berada di Taif. Ada dalam video pendek sebab dinamakan Taif. Panjanglah. Jadi tuan-tuan tengok dalam video sana. Cerita tu pula cerita Israiliyat, cerita yang tak ada sanad yang betul. Baiklah. Dalam hadis ini, ayat ini ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Qasas ayat 57. Tanda surah Al-Qasas ayat 57. Kemudian Allah jawab, respon kepada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, nak kita beri rezeki ni kepada orang beriman saja. Allah kata apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ibrahim, hak kafir pun boleh makan juga. Allahu akbar. Munasabatul ayah. Lamma khassa Ibrahimu fi du'ahi birrizqi lil mu'minin. Ibrahim minta rezeki pada orang mukmin saja. Wa kana rizqullahi syamilan lil mu'minin wal kafiri. Ingat, rezeki Allah Taala peruntukkan atas dunia ini kepada semua. Asal kau orang beranak atas dunia, keluar ke dunia, maka rezeki dia sudah ada. Kafir ke beriman, rezeki belaka. Bahkan hak kafir lebih senang lagi daripada beriman. Sebab apa? Sebab Allah kata apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang kafir bolehlah rezeki atas dunia ni juga, ambillah pada masanya sedikit ini, nak banding dengan rezeki, nak banding dengan nikmat akhirat yang tak putus-putus, maka rezeki atas dunia ni simple, sikit. Orang Kelantan kata mesik, nak banding dengan akhirat. Kemudian summa attarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Kemudian aku memaksa mereka dengan menyeretnya kepada azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Atas dunia ni memanglah awak kereta besar, rumah besar, projek besar, itu besar, buah besar, tapi di akhirat esok mereka akan kekal dalam neraka. Itulah orang kafir. Kalau kita tak boleh panggil kafir atas muka kafir atas dunia ni depan-depan, tapi akidah mereka kufur. Baiklah. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan juga dengan ayat suratul Muhammad ayat 12. Dia nikmat sekejap, kemudian dia pergi semua. Dan ayat ini sama dengan ayat surah Luqman, tanda tafsir dia surah Luqman ayat 23, ayat 24. Wa man kafara numatti'uhum qalilan ila akhiril ayah. Wallahu alam. Tamatlah para pelajar secara ringkas-ringkasnya. Apa yang ringkas? Ringkas kepada perbincangan kita tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di sini di dalam ayat Allah Taala ini. Baik, kita pergi kepada mencari 5 faedah yang besar. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Allah guna perkataan rabbuhu, Tuhan dia, menunjukkan ayat ini kepada fadilatu Ibrahim, kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah letak dia ni dengan Khalil, kekasih Allah,
dan Allah bangsakan zatnya mulia, rabbuhu kepada Tuhannya. Itu dia panggil nisbah kemuliaan. Wahya rububiyatun khasah. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim seorang nabi yang patuh, yang akur, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala beri anugerah yang besar dengan jawatan Khalilullah, kekasih Allah. Jadi kalau kita nak jadi kekasih Allah, sempurnakan tugas yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri pada kita rukun Islam 5 perkara, tunaikan semua. Allah beri pada kita 6 rukun iman, percaya semua tanpa berbelah bagi, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kelebihan kepada kita sebagaimana Ibrahim fa'atammahuna inni ja'iluka linnasi imama. Bila mu sempurna jalankan tugas, aku beri pada kamu menjadi ketua, jadi imam kepada manusia. Allahu Akbar. Yang kedua dia kata sebut tadi, ja'iluka linnasi imama wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Maaf, belum ada itu lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, masih lagi ayat yang pertama, jangan tukar kepada ayat yang kedua tadi. Ayat yang masih lagi wa iz ibtala Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala dia nak tengok perbezaan manusia, perbezaan tahap-tahap martabat manusia ni dengan ujian. Kadang-kadang Tuhan nak beri pahala kepada kita banyak, tapi kita tak sampai dengan ibadat yang kita buat, maka diberinya ujian. Ada orang sakit bertahun-tahun, dia sabar. Isteri dia pun sabar juga jaga suami yang sakit, Allah. Ataupun suami jaga isteri yang sakit, adalah sebaliknya juga. Maka masing-masing sabar, tidak mengeluh, tidak mengadu pada manusia, Allah Ta'ala akan angkat darjat yang tinggi. Tengok Allah Ta'ala uji Ibrahim dengan ujian yang berat, lahirnya anak, baby kecil, pergi tinggal Mekah. Kita nak tinggal pergi Mekah, anak kita kecil, tinggal ke nenek cucu, rasa mikir puluh kali. Ni pergi tinggal di Mekah, tempat tak ada manusia, apa yang tidak berat? Sudah Ismail besar, remaja comel molek-molek, mari pula suruh sembelih. Ya Allah, manalah ada jiwa kalau tidak sejiwa sebesar jiwa Nabi Ibrahim, tak mampu mereka nak buat. Maka dengan sebab dia sabar, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Sampai hari ni semua dunia, orang Islam atas dunia ni berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim sinonim disebut dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita setiap hari, setiap malam. Allahu Akbar. Kenapa tak bahagia? Kenapa tak besar Nabi Ibrahim? Sebab dia telah melalui ujian, dia lulus, maka Allah angkat darjat dia. Allahu Akbar. Jadi kita hari ni, para jemaah sekalian, kita nak jadi orang besar ke tidak, nak jadi orang hebat ke tidak, maka jadilah seperti Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Maka kemudian datang ayat yang kedua yang kita baca tadi, inni ja'iluka linnasi imama wa iz ja'alna al-baita matabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat darjat dia sehinggalah makam tapak kaki dia masih lagi diberi menjadi tempat disebut dalam Quran dan menjadi tempat salat sehingga ke hari kiamat. Sebab apa? Makam Ibrahim ini makam yang menjadi penyatuan umat. Sebab semua orang pergi Mekah maya situ belakang. Orang duduk jauh di Mekah menghadap ke Baitullahil Haram. Orang duduk dalam Masjid Haram menghadap ke arah Kaabah. Kita mengatakan makam Ibrahim adalah juga termasuk dalam simbol penyatuan, simbol yang begitu hebat sehingga Allah SWT bagi tahu kepada kita yang dipanggil hikmah. Allah jadikan Kaabah itu sebagai ittijahil musallin, dan Allah Ta'ala sebut khas iaitulah makam Ibrahim. Sebab apa? Sebab nak naik darjat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana kata di para ulama tadabbur, annal imamata liman yastahiqunaha bil amal. Orang nak jadi ketua ni dia kena naik dengan amalan dia,
dengan kebaikan dia, dengan iman dia, bukan dengan semata-mata apa? Semata-mata keturunan semata. Ada jugalah macam zaman kita ini dia naik dengan keturunan, tapi ada yang sepatutnya dia naik dengan amalan, naik dengan ilmu, naik dengan kepahaman. Itu yang baik, itu yang selamat. Baik, yang keempat adalah ringkas. Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarati man aman. Ibrahim kata, ya Allah, berilah kepada orang yang beriman saja rezeki. Tapi Allah tak terima. Allah tak terima. Allah kata, aku beri semua rezeki. Tapi ingat, orang yang beriman mereka akan dapat rezeki yang berkekalan di akhirat. Orang kafir hanya makan rezeki atas dunia saja. Dan juga di antara rezeki yang besar Allah Ta'ala beri, iaitulah jawatan al-imamah, memimpin manusia. Tu orang kafir fikir memimpin juga, dia memimpin tapi pimpin atas dunia je. Mati cerita lain. Kita orang Islam, kita memimpin di dunia kalau kita ikhlas, kita betul-betul buat kerja untuk rakyat, besar pahala. Sehingga Nabi SAW letak dalam hadis yang pertama, hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi, 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Yang pertama sekali, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau nak jadi orang yang besar, jadilah pemimpin yang adil. Tapi pemimpin zaman kita nak cari adil, sukar. Boleh-boleh jawatan, lupa kawan, lupa daratan, sekak sana sekak sini. Macam mana kita nak mengaku adil? Nama adil tidak menjadi syarat dia tu adil. Wallahu alam. Baiklah. Maka Allah Ta'ala ajar adab pada kita dalam dunia ni, jangan nak sempitkan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar adab pada Ibrahim, rezeki aku beri semua, tapi rahmat pada orang beriman. Allahu Akbar. Tengok. Kemudian doa Nabi Ibrahim lagi, iaitulah ij'al haza baladan amina. Jadikan bumi Mekah ni bumi yang aman. Apa dia maksud bumi yang aman? Jadi para ulama tafsir, ulama tadabbur, apa dia maksud aman itu sendiri? Baladan aminan, yang pertama annahu amnun min azabillah. Siapa dia masuk Mekah, beriman kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Mekah, pakai ihram, melakukan haji, lakukan umrah, maka dia aman daripada azab Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, ya Allah jadikan haji kami haji yang mabrur, wa umratana umratan maqbulah, jadikan umrah yang kami lakukan umrah yang diterima oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Jadi aman daripada api neraka. Makna yang kedua, man dakhalahu kana aminan minat tashafi wal intiqam. Siapa dia masuk Mekah, amanlah dia daripada orang-orang yang nak balas dendam. Sebab orang kafir jahiliah dulu tak akan bunuh orang Mekah. Tapi kalau dia nak juga, dia tangkap, bawa lagi keluar. Yang ketiga, amnun min haddin yuqam ali. Aman undang-undang hudud juga tidak dilaksanakan di dalam tanah haram itu, kecuali dibawa keluar. Itu juga yang disebut sebahagian ulama, la yuqamul hadd 'ala al-muhsan was-sariq, qalahu Abu Hanifah. Tapi mazhab lain kata lo ni pancung ya di Mekah. Jadi ada pandangan. Yang keempat, amnu minal qital, aman daripada peperangan. Sebab itulah Nabi SAW bila masuk Mekah, Nabi kata Allah Ta'ala izinkan untuk aku berperang di Mekah ni beberapa saat saja. Lepas pada itu haram sampai hari kiamat. Tak boleh lagi kita senang-senang masuk nak pergi di Mekah, tidak boleh. Allahu Akbar. Maka kata di Ibn Arabi kata pendapat yang sahihnya, pendapat yang kedua tadi, siapa dia masuk Mekah dia aman daripada dibunuh ataupun dikhianati oleh orang-orang yang ada di Mekah pada zaman menghormati Mekah. Lah ni tak tahu gapo, kena tipu belaka. Booking hotel pun dia cancel main-main, janji hotel comel jadi hotel buruk, macam-macam. Sama ada melalui travel agent tempat kita ataupun agent travel di Mekah,
dua-duanya sekongkol, kecuali orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ikhlas, mereka inilah yang selamat insya-Allah. Tamatlah kita 5, insya-Allah kita masuk lagi dalam ayat yang akan datang. Cerita binaul Baitul Haram, doa Nabi Ibrahim dan Ismail dalam ayat 127, 128, 129 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.